Dr. Fazlina Asli Fazlina Asli Ahmad. Maaf, salah sebut nama. Kepada fellow ISDAP, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada petang yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan dan ruang masa untuk berbicara, untuk berwacana tentang satu isu yang sebenarnya cukup penting bagi Islam, suatu yang amat dekat di hati kita, bahkan sepatutnya menjadi agenda besar, agenda utama umat ini. Bahkan dia boleh menjadi titik pemula kepada suatu usaha untuk menyatu padukan umat Islam yang pada hari ini terpecah-pecah menjadi beberapa jalur dan beberapa kecenderungan yang sepatutnya boleh membawa kesepaduan umat ke arah satu arah dalam menuju martabat. Jadi tajuk yang akan saya bentangkan pada petang ini ialah keberkatan Baitul Maqdis. Kerana kita sering kali bercakap tentang keberkatan Masjid Al-Aqsa sebagaimana yang disebut di dalam ayat yang sering kali diulang-ulang, terutama pada bulan Rejab. Ini adalah bulan Rejab, 9 hari bulan Julai nanti bertepatan dengan 27 Rejab, yang termasyhur sebagai hari yang dianggap berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun ada beberapa pandangan lain tentang bilakah berlaku Isra dan Mi'raj, tapi sebagian besar ulama berpendapat itulah tarikh yang boleh diterima sebagai tarikh di mana berlakunya peristiwa besar Isra dan Mi'raj, di mana Allah SWT berfirman di dalam surah Bani Israil atau surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa barakna haulahu, yang diberkati di sekelilingnya, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di situ dikaitkan Masjidil Aqsa barakna haulahu, yang diberkati di sekelilingnya. Jadi petang ni insya-Allah kita cuba selami apakah yang dimaksudkan dengan barakna haulahu, yang diberkati di sekelilingnya, dan apakah kaitannya dengan Masjidil Aqsa yang menjadi pusat ataupun terpancarnya keberkatan yang disebut di dalam ayat tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita sudah maklum, gambar ini tak berapa jelas. Saya akan tunjukkan gambar yang mungkin lebih baik lagi. Kita sering melihat gambar ini daripada perspektif ini. Inilah Masjid Al-Aqsa yang nanti akan saya terangkan di manakah kedudukan masjid yang dikatakan sebagai Masjid Al-Aqsa itu. Adakah dia merupakan salah satu daripada bangunan yang tertera dalam gambar ini, ataupun perimeter yang melingkari bangunan-bangunan yang ada di dalamnya dikelilingi oleh tembok yang empat itu. Itu kita akan lihat kemudian ni. Tapi kita nak bicara soal apakah dimasukkan dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, objektif kita letakkan objektif wacana kita berpetang ini. Yang pertama, memahami di manakah kedudukan Baitul Maqdis. Kerana persoalan pun tidak begitu jelas, adakah dia merujuk kepada masjid saja, ataupun perimeter kawasan yang dilingkari oleh masjid, ataupun kawasan lebih luas saja. Sebab isu Baitul Maqdis ini pun sudah banyak dikelirukan oleh pihak Zionis. Bila mereka menawan ataupun mengambil alih bumi Palestin pada tahun 1948, mereka menduduki ataupun menjajah pada satu tempat sempadan yang mereka namakan sebagai Baitul Maqdis Barat. Jadi ketika itu Baitul Maqdis Timur masih lagi berada di dalam lingkungan Palestin. Dan pada tahun 1967 mereka menyeberangi Green Line, garisan hijau diputuskan oleh Rhodes Armistice 1949, di mana mereka kuasai seluruh Baitul Maqdis.